Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Landscape memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Persekitaran yang indah, menghijau serta berwarna-warni mampu memberikan ketenangan dan kedamaian fikiran, di samping mengimbangi kehidupan manusia yang semakin maju dan mencabar. Landscape merupakan segala tindakan untuk memelihara alam sekitar dan keindahannya agar manusia dapat hidup dengan selesa dan harmoni. Landscape juga bermaksud alam persekitaran luar, sama ada hasil buatan manusia atau alam semula jadi. Kepentingan landscape dapat dilihat dari segi ekonomi, alam sekitar serta nilai estetikanya. Dari aspek ekonomi, bidang perniagaan nursery membekalkan jenis-jenis pokok hiasan, bahan tanaman, baja, pasu, peralatan perkebunan dan sebagainya. Seterusnya, kedai bunga yang menjual pelbagai jenis bunga hidup atau bunga tiruan turut menyumbang kepada ekonomi negara. Dari segi alam sekitar pula, kewujudan landscape dilihat dapat mengawal dan mengurangkan hakisan tanah akibat hujan lebat, terutama di kawasan lereng-lereng bukit dan tebing-tebing sungai. Landscape juga dapat mengawal pencemaran udara kerana tumbuhan dapat membantu menyaring udara yang tercemar serta menghalang tiupan angin kencang di kawasan lapang atau yang terdedah. Pada masa yang sama, nilai estetika sesuatu kawasan dapat ditingkatkan dengan adanya tumbuhan yang menarik dan pelbagai warna. Kawasan landscape juga mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dari segi kesihatan, rekreasi, pendidikan, pelancongan, serta sosioekonomi rakyat. Keadaan ini akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemilihan tanaman amat penting bagi memastikan keceriaan sesebuah landscape. Antara kumpulan tanaman landscape yang sesuai ditanam terdiri daripada pokok renek, pokok hiasan, pokok bunga semusim, pokok naungan, pokok memanjat, pokok lendair, herba, pokok palma, kaktus, paku pakis dan tutup bumi. Pemilihan tanaman landscape penting bagi memudahkan kerja mereka bentuk dan menyusun tanaman-tanaman ini.
Terdapat 3 jenis pokok renek iaitu pokok renek berdaun seperti pokok puding atau nama saintifiknya Cordium, pokok renek berbunga seperti pokok bunga raya atau nama saintifiknya Hibiscus rosa sinensis, dan pokok renek pagaran iaitu pokok teh atau nama saintifiknya Ehrita microphylla. Pokok hiasan mempunyai bunga, buah dan daun yang menarik. Sebagai contoh, pokok mempisang atau nama saintifiknya Polychaeta longifolia. Bunga balung ayam atau Celiosa species merupakan pokok bunga semusim yang mempunyai kitaran hayat yang singkat kerana ia akan mati selepas berbunga. Pokok naungan biasanya ditanam untuk tujuan teduhan dan mempunyai kanopi yang padat seperti pokok semara api atau nama saintifiknya Delonix regia. Pokok jenis ini tumbuh memanjat dan menjalar. Sebagai contoh, pokok seripagi atau Gloriosa superba. Pokok lendair tidak mempunyai tisu-tisu kayu pada bahagian penyokongnya dan ia sesuai ditanam di dalam bangunan seperti pokok lidah buaya atau dikenali juga sebagai aloe vera. Tumbuhan herba mempunyai pelbagai khasiat dan sering dijadikan ubat-ubatan tradisional. Misalnya, pokok misai kucing atau Orthosiphon aristatus dan ceko Kaempferia galangal. Pokok palma seperti pokok pinang raja atau Certus stachys laka dan pokok kelapa gading Cocos nucifera mudah hidup di kawasan tropika dan biasanya ditanam secara tunggal atau berumpun. Kaktus dapat hidup dalam keadaan bersuhu tinggi dan kekurangan air seperti di gurun. Antara contoh kaktus ialah Espostua lanata, Cereus peruvianus, Cereus hexaganus atau kaktus batang, Parodio orespina iaitu kaktus ibu jari, dan kaktus kepingan iaitu Noppalia coccellifera. Paku pakis merupakan sejenis tumbuhan hutan yang tidak berbunga, berdaun hijau yang menarik serta membiak melalui spora. Antaranya pokok tanduk rusa atau nama saintifiknya Platycerum coronarium dan paku pakis sarang burung atau Asplenium nidus. Tanaman jenis ini berfungsi untuk mengelakkan hakisan tanah dan menghalang pertumbuhan rumpai. Pokok tutup bumi yang paling dikenali ialah rumput kapet atau nama saintifiknya Exonopus compressus. Selain daripada mengindahkan sesuatu kawasan, tanaman landscape mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Tanaman landscape dapat memberi teduhan dan perlindungan daripada pancaran matahari, angin dan hujan. Seterusnya, tanaman landscape berfungsi untuk mengarah pergerakan seperti laluan untuk pejalan kaki atau digunakan untuk menghalang pergerakan. Tanaman landscape juga berupaya melembutkan pemandangan akibat daripada kesan seni bina bangunan. Pada masa yang sama, ciri-ciri menarik yang terdapat pada daun, bunga dan batangnya dapat mengelakkan kebosanan, terutama ketika memandu di jalan raya. Akhir sekali, tanaman landscape dapat menambah kecantikan kawasan dan bangunan. Kita telah melihat dengan jelas tentang perkara-perkara berkaitan perlandscapan. Antara aspek yang dibincangkan sebentar tadi ialah definisi landscape, kepentingan landscape dari segi ekonomi,
alam sekitar dan nilai estetika, kumpulan tanaman dalam landscape serta fungsi tanaman dalam landscape. Semoga paparan itu tadi telah memberi banyak faedah kepada para pelajar. Marilah kita berusaha untuk menjaga alam sekitar agar kita dapat hidup dengan lebih selesa dan harmoni. Sesungguhnya, berbudi pada tanah dan alam sekitar banyak manfaatnya.